Mujahadah kita di dalam bulan Ramadan ini untuk hari yang keberapa tuan-tuan? 12 ya. Maksudnya kita hampir-hampir sedang dalam perjalanan menuju kepada 10 malam yang terakhir ya. Dalam ruangan masa yang ada ini, insya-Allah, seperti mana yang kita ketahui, dalam bulan Ramadan ini antara ganjaran yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya adalah itqun minan nar, yakni pembebasan daripada api neraka. Walaupun ada hadis yang mengatakan awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya keampunan, dan di akhirnya pembebasan api neraka, namun secara hakikatnya setiap sepanjang hari-hari dalam Ramadan itu sebenarnya memang mengandungi rahmat, memang adanya keampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Saya nak sebutkan dalam beberapa potongan hadis Nabi SAW yang Nabi bercerita bahawasanya ada 3 keadaan Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya yang dimerdekakan daripada api neraka. Yang pertama, dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Anna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli yaumin wa laylatin." Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada hamba-hambanya yang akan dibebaskan belenggu api neraka di batang tengkuk leher mereka pada setiap hari dan malam daripada bulan Ramadan. Maksudnya siang hari ni ada orang yang dimerdekakan daripada api neraka, malam karang ada lagi orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Siangnya orang tu merdeka kerana apa? Kerana puasanya. Kenapa? Kerana dengan puasa juga menjadi asbab seseorang itu dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnatun ka junnati ahadikum fil qital." Sesungguhnya puasa itu adalah merupakan satu perisai, seperti perisai yang dipakai oleh seseorang itu di dalam medan perang. Bahkan dalam riwayat yang lain baginda bersabda, "Man shama lillahi faqad ab'adahu Allahu man shama yawman fi sabilillahi faqad ab'adahu Allahu minan nar 70 kharifa." Barang sesiapa yang berpuasa sehari benar-benar pada jalan Allah, yakni betul-betul sungguh berpuasa, Allah Ta'ala akan menjauhkan dia daripada api neraka Allah sejauh 70,000 tahun. Tu baru sehari puasa. Kalau puasa 30 hari, bayangkan sehari kita puasa Ramadan dengan puasa yang benar-benar menatijahkan taqwa. Kita dijauhkan oleh Allah dengan satu hari puasa Ramadan, Allah jauhkan kita daripada api neraka 70,000 tahun. Kalau bulan ni, tahun ni kita puasa 29 hari Ramadan dengan puasa yang menatijahkan ketakwaan, 29 kali 70,000 berapa? Siapa accountant sini? Pakat tak mengaku. 29 kali 70,000. Berapa jarak dan jumlah yang Allah Ta'ala jauhkan hambanya ini daripada api neraka. 70,000 tu pun sudah cukup untuk dikatakan seseorang itu dimerdekakan oleh Allah daripada azab api nerakanya. Baik, cuma persoalan dia, yang ketiga saya terlupa tadi, malam qiyam, waktu qiyam. Qiyam ini juga Allah Ta'ala pilih siapa di antara hambanya di malam hari Ramadan yang dimerdekakan daripada api neraka. Dan yang ketiga yang Nabi sebut, walillahi utaqa min inda kulli fitrin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerdekakan hamba-hambanya pada setiap kali waktu saat berbuka puasa.
Masa kita nak buka puasa tu, Allah juga memilih hamba-hambanya ketika saat berbuka puasa itu yang dimerdekakan daripada api neraka. Maksudnya patutnya lah kita ni masa buka puasa, sepatutnya kita kena fikir pada ketika itu, puasa aku ni apakah dapat menghindarkan aku daripada api neraka Allah ataupun tidak. Tapi banyak orang time nak buka puasa, dia tak fikir dah benda tu. Dia fikir bila nak bang, bila nak azan, pasal kuih pelita ni dah makin cair. Ya, mungkin dia bimbang nanti lagi lambat, lagi tak keruan dia. Yang banyak orang memikirkan tentang juadah tu. Dia fikir bila nak boleh habis makanan ni, bila nak boleh kenyang. Tapi tak ramai yang fikir dengan dia berbuka tu, puasa amalannya itu diangkat. Apakah puasanya itu melayakkan dia untuk dimerdekakan daripada api neraka ataupun tidak. Jadi dalam sedikit ruangan masa yang ada ni, saya nak kongsikan beberapa petunjuk dan panduan amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita amalkan dan kerjakannya supaya kita tergolong di kalangan asbab mereka yang dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah apa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhafidha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang sesiapa yang memelihara atau menjaga, yakni tak meninggalkan, akan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur buat berapa rakaat? Dan 4 rakaat sesudah zuhur. Lepas sembahyang zuhur pun kena buat 4 rakaat. Melainkan Allah Ta'ala akan membebaskan ianya daripada belenggu api neraka. Semayang sebelum salat fardu zuhur buat qabliyah 4 rakaat. Sesudah salat fardu zuhur juga tunaikan ba'diyah. Tadi qabliyah, ni ba'diyahnya juga 4 rakaat. Ya, ini juga salah satu daripada saranan Nabi SAW untuk dalam peluang terutamanya dalam Ramadan ini, supaya dengan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah itu kita melayakkan diri kita supaya mendapat pembebasan daripada api neraka. Sebenarnya ramai orang tak tahu, sebelum masuk waktu salat fardu zuhur, ia dinamakan waktu tahrim, waktu haram semayang. Beberapa minit sebelum zuhur ni tak boleh semayang apa-apa semayang sunat kecuali salat sunat yang bersebab sahaja. Kenapa? Kerana pada waktu beberapa ketika sebelum zuhur, Allah Ta'ala sedang memanaskan api neraka. Sebab itu bila sahabat mengadu pada Nabi, pada zaman Nabi, sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, terlalu panas." Ya, Nabi kata, "Innaha harrun minasyamsi min faihi jahannamin." Sesungguhnya terik panas matahari ini barulah hanya hembusan api neraka Jahannam. Nabi bagi kiasan lah. Maksudnya panas ni, ni pun hampa tak tahan dah. Yang tu baru macam hembusan nafas api neraka Jahannam. Maka Nabi sambung hadis tu, Nabi bersabda, "Fa'abriduha bis-salah." Yang dapat menyejukkan api neraka itu kembali adalah dengan salat. Sebab itulah Allah syariatkan kepada kita salat fardu zuhur. Kerana waktu zuhur itu waktu dipanaskan api neraka. Bila kita sembahyang zuhur, maka api neraka itu dikurangkan bebanan kepanasannya kepada mereka yang salat tadi. Yang tak salat makin panaslah. Baik.
kecuali hari Jumaat, kerana ada hadis Nabi mengatakan hari Jumaat pintu neraka itu tidak dipanaskan. Maksud pintu neraka ditutup dan apinya tidak dipanaskan. Sebab tu hari Jumaat sebelum zuhur kita masih boleh semayang, nak semayang apa pun boleh semayang. Itu pengecualian yang diberikan pada hari Jumaat. Ya. Baik, amalan yang kedua. Kita ringkas je tuan-tuan, insya-Allah. Sebab zuhur ni dengar-dengar kuliah mencabar tuan-tuan. Sebab dia masa kecederaan. Saya tengok ramai juga yang cedera ni, ya. Jadi saya pun tak mau panjang-panjangkan kuliah, ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara amalan yang menghindarkan kita daripada api neraka Allah yang memerdekakan, al-julusu lidzikri min ba'di salatil fajri hatta tulu'i syams atau min ba'di salatil ma'asri hatta taghruba syams. Duduk seketika untuk berzikir sesudah subuh sehingga terbit matahari. Ni yang geng-geng pencen ni, ataupun geng-geng yang telah bersara, yang tak ada tugasan, ya, tidak ada orang kata apa, tugas dan sebagainya. Lepas subuh jangan terus balik, duduk zikir, baca Quran ke, buat apa yang patut sampailah terbit matahari. Kalau tak boleh ambil waktu siang, Nabi kata ambil lepas asar sampai terbenam matahari. Salah satu, ya. Kenapa? Kerana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan bahawasanya baginda Nabi SAW bersabda, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu'a syams ahabba ilayya min an a'tiqa arba'ati min waladi Ismail. Sesungguhnya aku lebih suka untuk duduk bersama dengan satu kaum yang berzikir kepada Allah sesudah solat fardu subuh sehingga terbitnya matahari, kata Nabi, itu lebih aku suka berbanding seseorang yang pergi memerdekakan 4 orang hamba anak kepada Nabi Ismail alaihi salam. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang duduk lepas subuh sampai terbit matahari dengan baca Quran atau zikir dan seumpama dengannya, lebih baik pahalanya daripada orang yang pergi merdekakan 4 orang hamba yang datang daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Merdekakan ni maksudnya pergi selamatkan 4 nyawa manusia. 4 orang nak mati kerana diazab, diseksa, kita pergi selamatkan 4 nyawa manusia yang nak mati. Duduk berzikir sesudah subuh sampai terbit matahari lebih besar pahalanya daripada menyelamatkan 4 nyawa orang Islam yang boleh hilang nyawa dia. Satu nyawa pun kalau kita selamatkan pun pahala besar dah, apatah lagi kalau 4 nyawa. Termasuk juga Nabi sebut kalau dia duduk sesudah asar sehinggalah terbenamnya matahari. Dan kita kena ingat, pahala memerdekakan hamba ini ganjarannya adalah seperti seseorang itu dimerdekakan ia daripada api neraka Allah. Kerana ada dalam hadis lain Nabi sebut, siapa yang memerdekakan satu orang hamba, dia ni dijadikan hamba oleh orang-orang kafir, hamba kepada seksual ke, hamba kepada benda-benda yang maksiat ke, kita pergi selamatkan dia di sisi Allah, merdekakan itu, Allah akan bebaskan kita daripada api neraka. Kerana itu Sayyidina Abu Bakar pernah jumpa Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar masa nak pergi merdekakan Bilal, Sayyidina Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara yang paling terbaik untuk aku lakukan? Maka Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar, a'tiq riqabana. Wahai Abu Bakar, engkau pergilah merdekakan hamba-hamba orang Islam yang sedang diseksa. Faman a'taqa raqabatan mu'minatan
a'taqahullahu lahu udwan bi'udwin minan nar. Maka Nabi bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, siapa yang merdekakan satu orang hamba yang beriman, Allah akan bebaskan setiap anggota tubuh badannya daripada api neraka. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar terus ambil duit, bawa keluar withdraw daripada bukan withdraw pada bank lah, maksud keluarkan duit beliau dan terus merdekakan semua hamba-hamba yang disiksa pada ketika itu. Ya, baik. Namun apakah zikir yang kita nak baca? Lepas subuh ni sampai terbit matahari atau lepas asar sampai terbenam? Rupanya Nabi ada sebut dalam hadis yang lain. Nabi bagi tahu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Nabi bersabda, man qala subhanallah mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Siapa yang sebut subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari atau sebelum terbenam matahari, kana afdalu min mi'ati budnah, pahalanya lebih baik daripada dia mengorbankan 100 ekor unta. Bayangkan tuan-tuan, ada tak di antara kita yang mampu buat korban sembelih 100 ekor unta? Siapa mampu? Nanti musim korban ni, Ustaz, saya cadang bulan korban nanti, raya korban, saya nak sembelih 100 ekor unta. Tuan-tuan tahu seekor unta berapa duit? 100 ekor unta sekarang ni dekat Saudi paling murah pun 7,000. Kalau 100 ekor dia nak sembelih, dia kena infak 700,000 cash. Siapa boleh bagi? Siapa sanggup infak 700,000 cash? Mohon angkat tangan. Fikir 2-3 kali nak makan apa sekarang, Ustaz. Memang ada duit nak makan apa sekarang. Tetapi dengan berzikir subhanallah 100 kali, pahala ganjarannya lebih baik daripada dia mengorbankan ibadat korban 100 ekor unta. Ini hadis hasan. Yang kedua Nabi sebut, wa man qala alhamdulillah mi'ata marrah. Siapa juga sebut alhamdulillah pula 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, kana afdalu min mi'ati furusin yahmilu alaiha, maka pahalanya lebih baik daripada dia bersedekah 100 ekor kuda yang termasuk padanya di atas kuda itu muatan-muatannya. Muatan-muatannya ni orang yang nak menggendongnya untuk bawa pergi perang. Itu kalau sebut alhamdulillah. Yang ketiga, wa man qala Allahu akbar mi'ata marrah. Siapa pula sebut Allahu akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, maka kana afdalu min itqi mi'ati raqabah. Di sisi Allah jauh lebih baik daripada dia memerdekakan 100 orang hamba. Lebih baik daripada dia menyelamatkan nyawa 100 orang nyawa orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak selamatkan nyawa umat-umat Islam yang berada di Palestin tak mampu. Nak selamatkan nyawa orang-orang Islam yang berada di Rohingya pun tak mampu juga. Di Syria pun tak mampu, kerana kita tak ada kuasa. Tetapi nak dapatkan pahala menyelamatkan nyawa itu masih mampu, iaitu dengan sekurang-kurangnya ucapan Allahu Akbar sebanyak 100 kali, antara sesudah lepas subuh sampai terbit matahari atau sesudah asar sampai terbenam. Kalau yang tu pun tak mampu, tu tak tahu nak kata apalah. Ya. Kenapa disebutkan lepas subuh dan asar? Kerana memang lepas subuh dan asar ni diharamkan solat, kerana Allah nak memberikan peruntukan masa itu adalah untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kerana lepas subuh dan asar ni diharamkan ibadat kerana dia menyerupai amalan orang-orang Majusi. Orang Majusi ni dia sembah matahari. Jadi sebelum matahari nak keluar, awal pagi lagi dia dah tunggu matahari tu
sambil dia menggenggam kedua tangannya, dia mengharapkan matahari muncul. Dan bila matahari nak terbenam, dia datang balik pergi buat menggenggam kedua tangannya, mengharapkan matahari terbit balik. Dia takut Tuhan dia keluar tak terbenam tak muncul-muncul, atau muncul patutnya muncul tak terbenam-benam, baguslah, tapi dia takut kalau Tuhan dia terbenam tak mai dah. Jadi sebab itu Islam tidak mensyariatkan salat sesudah subuh dan juga sesudah daripada asar, ya. Itu di antara hikmah yang disebutkan. Baik, yang kemudiannya kita ambil yang terakhir daripada antara amalan yang boleh menjadi asbab daripada pembebasan daripada api neraka itu, yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah it'amut ta'am lil masakin, memberi makan kepada orang-orang yang miskin, ya, memberi makan pada orang miskin. Kita kena bezakan tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita bagi orang makan, tapi bagi orang makan maksudnya bagi orang berpuasa makan. Tapi dua ibadat yang berbeza, bagi orang makan dengan bagi orang miskin makan. Yang buka puasa dekat Masjid Surau ni banyak yang kaya. Mungkin kalau miskin pun nama dia miskin, tapi dia bukanlah miskin, sederhana. Tapi itu tak apalah, itu dapat pahala memberi makan orang yang berpuasa. Tetapi yang kita nak kejarkan pembebasan api neraka itu adalah memberi makan kepada orang fakir miskin. Sebab tu kita tengok biasanya aktiviti di masjid, dia akan buka satu tabung untuk sumbangan asnaf. Sumbangan asnaf. Kita bagi sekali lah. Itu baguslah. Itu termasuk di antara asbab untuk mendapatkan kelebihan pembebasan api neraka. Cuma kalau nak lebih baik, kalau kita boleh bagi secara pedih, baik setiap hari itu, tak banyak pun tak apa, sikit benda yang mereka boleh buat makan. Yang sumbangan tu kita bagi dalam bentuk duit, ini kita bagi dalam bentuk bantuan makanan, ya, untuk memudahkan mereka. Sebab orang miskin ni kadang-kadang nak buka puasa pun tak cukup, kadang-kadang nak makan sahur pun tak ada. Berbeza dengan sebahagian orang-orang yang lain. Sebab itu kita tengok dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihissalam, ni disebut dalam kitab Hulyatul Awliya. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, izzati wa jalali, fama jaza'u man at'ama miskinan ibtigha'i wajhak?" Wahai Tuhan, apakah ganjaran dan balasan yang kau berikan kepada sesiapa yang memberi makan pada jalanmu kepada orang-orang miskin kerana engkau? Maka Allah menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, amiru munadiyan yunadi ala ru'usil khalaiq, inna fulanan ibni fulanan min utaqaillahi minan nar." Nampak? Apa Allah jawab kepada Nabi Musa? Allah jawab direct dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni dia cakap dengan Allah secara langsung, dia tak perlu perantaraan malaikat Jibril. Tapi janganlah pula kata, habis malaikat Jibril zaman Nabi Musa cuti lah. Dia tak cuti. Maksudnya malaikat Jibril jumpa juga Nabi Musa, tapi jumpa dalam urusan untuk menurunkan bala kepada Bani Israel, tapi bukan jumpa untuk menurunkan wahyu. Baik, Allah jawab pada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memerintahkan dengan seruan akan malaikat yang akan menyeru di hadapan ru'usil khalaiq, iaitu di hadapan seluruh makhluk-makhlukku di hari akhirat nanti. Iaitu mereka yang menyeru ini akan berkata, Fulan ibn Fulan adalah termasuk di antara hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka." Yang ganjaran orang yang memberi makan kepada orang fakir miskin di dalam bulan Ramadan. Sebab itu Saidina sebab itu Abdullah ibn Umar
anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bila masuk bulan Ramadan dia akan mengelilingi kota Madinah. Tuan-tuan biasa tengok cerita apa tu, tak ingat cerita Piramli tu yang dia tabung duit berjalan, dia tabung duit, ya, Alibaba punya lapuk ke apa, ya. Maksudnya Abdullah bin Umar bila masuk bulan Ramadan dia akan cari rumah-rumah orang miskin untuk dia berbuka puasa dengannya. Dia bawa makanan, dia buka puasa dengan orang miskin. Kita tak mampulah buat lagu tu, ya. Abdurrahman bin Auf dia buat cara lain. Dia akan pergi sekitar kota Madinah, dia akan panggil siapa orang yang miskin, jumpa dia di sekian-sekian tempat, kemudian dia edarkan makanan. Kalau tuan-tuan biasa tengok orang Mekah, kita pergi Mekah, orang Arab buat macam tu. Dia bawa satu lori ke apa roti, dia duduk, kemudian dia kata siapa nak roti datang ambil. Tapi kadang-kadang yang kaya tu hak pergi pakej 9,000 pun kutip juga roti, tak faham tu, ya. Yang Pakistan yang mana main jalan kaki masuk Mekah ke apa, main naik kan, naik bas, naik tukar pula, naik bas, tukar balik naik bas, baru sampai Mekah nak pi ambil roti tu, yang pi pakej 10,000 duk Hilton pun berebut sama. Kacau tuan-tuan, ya. Ini kadang-kadang pun tak faham juga, ya. Maksudnya biasanya itu mereka ikut budaya dan cara yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia ada one stop center. Sekarang ni kita kat masjid pun saya tengok dah banyak lah dia buat one stop center, bantuan makanan asasi. Kalau orang miskin nak datang ambil, boleh datang ambil. Tapi kita kena iklankan lah. Siapa tak ada nasi beras, sini ada. Siapa tak ada ni ada. Kadang-kadang saya tengok one stop center yang masjid buat pun sampai kena isi nama. Di section 7 saya pergi, dia buat macam tu juga. Dia letak pengawal, semua yang datang ambil kena isi nama. Kenapa? Kadang-kadang yang kaya tak sempat beli beras, dia pergi ambil juga beras situ. Kacau tu. Nak cepat, lepas tu dia ganti balik lah. Itu ada kes, dia beli balik beras, dia ganti balik. Memanglah dia ganti, tapi tak patut nak buat macam tu. Kena dia ambil beras tu, orang miskin lain nak pergi ambil beras, tak ada beras, ya? Jadi tak wajar lah. Dia tak mampu pergi lah makan kat restoran. Ni bukan musim bulan puasa ni saya cerita ni. Yang pergi ambil tu musim bukan bulan puasa, ya. Itu gambaran yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.